manusia. Okay, sekarang ni kita belajar untuk tumbuhan pula. Okay, tumbuhan senang saja. Tujuan dia untuk apa? Pengangkutan dia untuk mengangkut air dan juga makanan. Okay, sekarang kita tanya. Air dekat mana diangkut? Akar. Daripada akar, betul. Okay, tengok sini gambar. Okay, sini air akan diserap daripada akar. Okay, daripada akar air akan diserap. So dia akan bawa ke atas untuk tujuan fotosintesis yang berada pada daun. Kat daun berlaku fotosintesis. Jadi air daripada tanah akan diserap ke daun. Okay, siapa yang bawa daun? Xylem ke phloem? Geotropisme positif. Itu cara, itu bukan organ. Geng-geng Zanuddin. Okay, cikgu tanya awak apa sel tumbuhan yang bawa air? Sel tumbuhan yang bawa air daripada akar ke daun. Nama dia xylem ke phloem? Yes. Dia adalah xylem. Betul, xylem. Okay, xylem, ingat xylem adalah sel tumbuhan yang membawa air daripada dalam tanah untuk ke daun. Okay, kemudian daun tadi melakukan fotosintesis. Bila melakukan fotosintesis, okay, dia akan hasilkan apa? Oksigen. Lagi apa lagi? Glukos, betul. Kanji. Lagi satu adalah wap air. Dia pun menghasilkan wap air. Okay. So tengok betul-betul. Okay. So nanti dia akan keluarkan kanji, betul. So kanji tu nanti dia akan hantar balik ke akar. Kenapa dia hantar kanji dekat akar? Sebagai tenaga supaya akar boleh serap air. Okay. So bila dia dapat serap air. Okay. So tadi apa nama pengangkutan dia? Pengangkutan tu nama dia adalah phloem. Phloem. Yang ni cikgu cakap. Yang ni nampak xylem, nampak phloem. Okay, xylem yang ni, atas ni. Tujuan xylem adalah untuk mengangkut air. Okay, kemudian phloem pula, tujuan dia untuk mengangkut kanji. Okay, untuk mengangkut kanji. Okay, so tadi, apa tu gutasi? Gutasi berlaku semasa transpirasi. Okay, tadi kan cikgu cakap fotosintesis dia perlukan cahaya matahari, air dan juga karbon dioksida untuk menghasilkan tiga juga, iaitu oksigen, kanji dan juga wap air. Okey. Transpirasi itu tujuan dia untuk mengeluarkan wap air. Itu transpirasi. Okey. Jadi kan, mana berlaku transpirasi? Dia berlaku di dalam daun. Okey. Nampak tak? Proses kehilangan air iaitu bentuk wap air. Siapa yang keluarkan dia? Dekat mana dia akan keluarkan? Dekat sini, stoma. Stoma ni dia akan keluarkan air tu. So bila stoma terbuka, okay, bila stoma terbuka, dia akan keluarkan wap air tu. Ataupun dia keluarkan oksigen. Okay, dia akan keluarkan oksigen. Boleh faham? Okay. Boleh? So tadi kan, cikgu beritahu awak, ingat tak lagi? Cikgu cakap ada dua sel tumbuhan yang ada kloroplas. Yang pertama yang ni, sel mesofil panisat. Dekat sini ada kloroplas. Kat sini kloroplas. Jadi fotosintesis berlaku dekat sini. Di mana kan? Tengok stoma akan buka, dia akan masukkan karbon dioksida. Lepas tu xylem ni dia mengangkut air. So air akan masuk sini. So karbon dioksida dah masuk. So karbon dioksida masuk, air pun masuk. Okay, so kemudian cahaya matahari daripada cuticle ni. Cahaya matahari masuk sini. Okay, so kloroplas ataupun klorofil akan buat fotosintesis. Okay, dekat sini. Kemudian nanti hasil dia kanji. Kanji akan masuk ke phloem ni. Kanji akan masuk phloem ni. Tujuan dia untuk bagi dekat akar ataupun dekat bunga macam tu lah. Okay, kanji. Kemudian tadi gas oksigen akan keluar daripada sini. Keluar ke stoma. Dan juga wap air juga akan keluar ke stoma. Boleh faham? Oh, dia dari bawah pergi atas, dari atas pergi bawah balik. Ya, pergi bawah balik. Kenapa? Sebab stoma tujuan dia untuk mengeluarkan air dan juga gas. Ataupun wap air. Ataupun ambil balik gas. Bila masuk oksigen, masuk karbon dioksida akan keluar oksigen. Bila masuk karbon dioksida akan masuk keluar oksigen lah. Ataupun nanti bila masuk terbalik lah. Betul, terbalik. Dia akan terbalik. Boleh? Okey. Boleh. Okey. Kemudian ke sini. Tadi tu transpirasi Tadi tu transpirasi.
Okay, kemudian kita tengok pula, ini tadi cikgu explain lah, cikgu terangkan pembukaan dia. So dekat sini pun ada chloroplast. Sebabkan tu dia boleh mengembang dan mengecut untuk buka dan tutup stoma. Ada siapa-siapa tak faham lagi untuk ni transpirasi? Faham. Ada? Okey, tak ada. Okey, kemudian ini adalah faktor dia. Apa faktor transpirasi? Yang pertama, bilangan stoma. Okey, awak cuba bayangkan dekat pokok ni, dekat daun ni ada banyak stoma. Bila banyak stoma, air akan keluar dengan cepat. Ataupun karbon dioksida akan diserap dengan banyak, betul? Jadi mempengaruhi kadar transpirasi. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey, kemudian keamatan cahaya. Okey, awak bayangkan daun ni kita letakkan di bawah sinar matahari yang sangat terik, panas. So apa jadi? Cepat proses fotosintesis berlaku. Ataupun stoma akan sentiasa tertutup. Kenapa sentiasa tertutup? Untuk mengurangkan air keluar daripada daun. Okey, boleh. Kemudian kita tengok suhu pula. Suhu pun sama, suhu. Okey, bila suhu tu panas ataupun sejuk mempengaruhi transpirasi. Bila panas, transpirasi akan berkurang. Bila sejuk, transpirasi pun akan berkurang. Tapi bila sedang-sedang, okey, ataupun suhu dia normal, barulah transpirasi berlaku dengan banyak. Okey, boleh? Kemudian kelembapan udara. Okey, kelembapan udara pun sama juga. Udara persekitaran. Lagi lembap, lagi kurang transpirasi berlaku. Okey? Transpirasi. Ya. Ataupun pergerakan udara. Contohlah, okey, awak letakkan dia dekat tempat berangin, so cepat kadar fotosintesis berlaku. Okey, semua ni kita ada buat eksperimen, itu kita gunakan fotometer jisim. Fotometer jisim kita kena kira berapa berat air tu untuk tengok perubahan kadar transpirasi. Ataupun kita gunakan yang ni pula, okey, kita gunakan fotometer gelembung untuk kira berapa transpirasi berlaku. Transpirasi berlaku lah. Okey, yang ni adalah contoh dia, muka surat 62. Okey, awak boleh tengok dekat skrin cikgu. Okey, dekat skrin cikgu. Okey, so ni faktor tadi cikgu tak 4 tadi kan? Ya. Okay, dengar betul-betul lah. Okay, yang pertama keamatan cahaya. So keamatan cahaya ni bila sumber cahaya terlampau banyak. Okay, ini pula sumber cahaya tiada. Sumber cahaya tiada. Mana yang cikgu? Ha? Oh. Ya, ada muka surat Cikgu 62. repeat boleh. Repeat. Okay, dengar betul-betul. Cikgu takkan repeat lagi ya. Okay, sini keamatan cahaya. Keamatan cahaya sini terang sebab dia tidak ditutupi. Dia ada sumber cahaya. Manakala dekat sini pula, pokok dia ditutup dengan dalam almari. Okey, disebabkan tu sumber cahaya sini banyak, sini pula keamatan cahaya sedikit. Okey, kalau awak tengok dekat nota awak, okey, berat sini, kalau awak tengok sini, berat dia kurang. Ini kurang. Ini pula lebih berat air dia. Jadi menunjukkan kadar transpirasi bila ada kehadiran keamatan cahaya yang tinggi, transpirasi berlaku dengan banyak. Sini. Manakala ini gelap, tiada keamatan cahaya ataupun kurang keamatan cahaya, so kadar transpirasi berlaku kurang. Jadi ini air dia lagi berat, ini air dia sikit. Kenapa air ni sikit, ini yang banyak. Kenapa kita kira air dia? Sebab daripada air berlaku fotosintesis. Okey, cikgu ulang sekali lagi ya. Okey, dengar. Keamatan cahaya sini, cahaya dia banyak. Disebabkan tu proses fotosintesis berlaku dengan banyak. Okey. Air dia adalah kurang, berat air dia kurang dekat sini kerana sini berlaku fotosintesis ataupun transpirasi berlaku. Sebabkan tu kalau awak tengok betul-betul dekat buku awak, dekat nota awak, sini berat dia 220. Manakala dekat sini pula berat dia 222 gram. Kenapa? Sebab sini tak ada cahaya matahari. So tiada fotosintesis berlaku, kurang. Disebabkan tu transpirasi kurang berlaku. Sebab tadi cikgu cakap transpirasi adalah wap air. Wap air yang terkeluar daripada proses fotosintesis. Okey. Okey, yang kedua pula adalah kelembapan udara. Kelembapan udara tengok sini, ini lembap udara dia. Ini kelembapan udara dia tak ada. Dia kurang kelembapan udara. Tapi ni lembap, nampak? Sebab awak ikat dia dengan beg plastik.
So dalam ni lembab udara dia, sini tidak lembab. Okay. So kalau awak tengok berat dia sini adalah berat dia 220 gram. Manakala sini adalah 218 gram. Okay. Jadi menunjukkan dekat sini kadar transpirasi berlaku sini dengan banyak. Kenapa? Sebab udara dia tidak lembab. Manakala sini kadar transpirasi kurang berlaku sebab kelembapan udara tinggi. Kelembapan udara tinggi, transpirasi berlaku kurang. Sebabkan tu air dia yang ni lagi berat daripada sini. Boleh faham? Boleh. Okey. Dan pergerakan udara juga. Okey, pergerakan udara, tengok sini, ini udara yang normal. Okey. Manakala sini adalah udara yang awak pasang kipas, awak letak depan pokok tu. Okey. So, bila awak tengok sini, berat dia, sini adalah 220, sini adalah 220 juga. Okey, tapi berat dia sini lagi berat. Ini lagi berat. Ni 220.55. Ini pula 220.3. Jadi kan, kalau lagi tinggi pergerakan udara, kurang kadar transpirasi. Cikgu ulang sekali lagi. Lagi banyak pergerakan udara, lagi kurang transpirasi. Okey, ataupun semakin banyak pergerakan udara, semakin kurang transpirasi. Okey? Boleh? Cikgu teruskan. Boleh. Cikgu teruskan suhu pula. Okey, suhu pula tengok sini. Suhu ni adalah bilik yang sejuk ataupun bersuhu rendah. Kemudian ini adalah bilik yang panas ataupun bersuhu tinggi. Okey. So, dekat sini berat dia 216. Manakala dekat sini 216.5, ini pun 216.5. Okey. So, kenapa suhu sini tak berubah? Kadar transpirasi dia sepatutnya ada perubahan. Kejap. Sepatutnya kalau suhu yang tinggi, yang ni, suhu yang tinggi, okey, dia punya kadar transpirasi kurang. Boleh faham? Kenapa kurang transpirasi dia? Sebab suhu dia panas. Stoma akan tutup. So, wap air takkan keluar sebab suhu yang tinggi, suhu yang panas. Okey? Manakala sini pula, suhu dia rendah, suhu dia sejuk. Jadi kadar transpirasi dia berlaku dengan tinggi. Kenapa tinggi? Sebab tadi, okey, dia suhu sejuk. Dia banyak air dalam ni. Jadi dia kena keluarkan air tu, wap air tu. Kalau tak nanti pokok ni akan mati sebab terlampau banyak air. Manakala sini pula dia tutup stoma dia. Kenapa dia tutup stoma? Sebab suhu yang tinggi. Okey, suhu yang tinggi. Untuk mengelakkan pokok ni mati, kehilangan air. Boleh? So, suhu yang tinggi menyebabkan kadar transpirasi menjadi tinggi. Okey, boleh? Faham? Okey, last kali cikgu bagi tahu. Last kali ada 1 minit lagi. Okey, yang ni cikgu bagi tahu muka surat ni. Okey, ni yang cikgu kata tadi, xylem dengan phloem. Okey. Xylem tujuan dia ini vascular, dua-dua ni nama dia vascular. Sistem vascular. Macam kita kan, sistem salur darah, sistem darah. Dorang sistem vascular, iaitu xylem dan juga phloem. Tadi cikgu cakap xylem, nama dia. Contoh kita kan, nama salur darah kita sistem salur darah, sistem pencernaan, sistem darah, salur darah macam tu, sistem pernafasan, sistem oksigen macam tu. Itu semua tu. Itu kan. Tapi ini nama dia sistem vascular. Vascular tu apa? Dia ada kandungan xylem dan phloem. Tujuan untuk pengangkutan. Kalau dia tanya awak, apa tu sel, apa tu pengangkutan, nama sistem pengangkutan tumbuhan, awak kata berkas vascular. Berkas vascular. Ataupun awak cakap sistem vascular pun boleh. Tak ada berkas pun tak apa. Vascular. Sebab nama vascular ni yang penting. Okey. So tengok eksperimennya. Satu, nampak tak? Ini adalah xylem. Okey. Contohlah ini daun seleri, awak rendam di dalam air yang ni, air berwarna. Ni xylem kan? Tadi cikgu kata xylem tujuan dia untuk mengangkut air. Sekarang ni air biasanya warna putih, tapi sekarang diwarnakan warna merah. Tujuan dia untuk mengetahui adakah xylem tu wujud ataupun ada, betul tak xylem tu tujuan dia untuk mengangkut air. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Pokok ni daun seleri. Okey, daun seleri. Xylem dia sangat senang untuk awak nampak. Nampak ni? Gambar cikgu tunjuk ni.
dia senang nampak sebab xylem dia Tumpuk tu ke saya. tumpuk-tumpuk merah ni adalah xylem dia. Kenapa kita kenal pasti dia adalah xylem? Sebab nampak tak? Air ni warna merah. Automatik xylem dia warna merah sebab dia serap air. Okay, so maksud dia xylem tujuan dia untuk mengangkut air dan juga garam mineral. Okay, tapi tengok sini Flowworm pula. Flowworm tadi cikgu cakap dia ambil kanji daripada fotosintesis. Nampak sini? Kanji daripada fotosintesis. Flowworm. Okay, tengok ini pokok biasa. Okay, cikgu kerat dia. Cikgu kerat tengah-tengah dia. Okay, biarkan batang ni, ini batang xylem. Dalam pokok tu xylem Okay, cikgu hanya potong flowworm saja. Nampak flowworm warna hijau ni? Cikgu potong. Okay, kemudian setelah beberapa hari, nampak tak sini dia gelembung? Kenapa dia gelembung? Sebab tadi flowworm daripada mana dia ambil kanji? Daripada daun. Daun buat proses fotosintesis. So bila daun tu nanti hantar kanji, dia stop dekat sini. Kenapa dia stop? Sebab dia tak boleh pergi sini. Connect. Ya, dia tak connect. Correct, betul. Dia tak connect sebab tak ada flowworm kat sini. Jadi stuck kat sini lah, nampak dia kembung. So flowworm tujuan dia untuk bawa kanji. Okay? So yang boleh? stuck tu kanji. Ya, ini stuck ni kanji. Dia akan membengkak sini. Kenapa? Sebab kanji tak boleh turun kat sini. Okay? Boleh faham? So lama-lama pokok ni boleh matilah sebab tadi tak ada kanji. Bila tak ada kanji, okay, akar dia tak boleh serap air sebab tiada tenaga. Okay, so ni last kali ni. Sebab tu yang kalau nak tukar warna bunga rose, dia guna kaedah ni juga. Betul, kaedah yang ni. Betul, pandai. Sebab kanji dia. Betul. Kalau tukar kan, awak ubah dia punya tu, contoh awak nak, misalnya bunga kertas. Bunga kertas warna putih, awak gabung dengan warna pink. So nanti pokok tu akan warna pink dan putih. Betul? Okay. So tu saja. Apa-apa soalan nanti untuk minggu depan Ya, ada persoalan kau? Ya, apa? Bini dah nyanyi. Bini dah nyanyi. Okay, tak apa. Okay, so ada apa-apa lagi soalan? Cikgu. Ya, saya. Cikgu. Yang nombor 1 tu cikgu. Nombor 1 mana? Yang surat 63. 63, okay. 63. Dia kenapa xylem dengan flowworm dia lain-lain cikgu? Betul, sebab tadi kan xylem nampak tak? Oh ini dekat batang. Ini kat batang. Okey macam ni Ini dekat daun, nampak tak daun ni? Potong dia. So bentuk xylem dengan flowworm dia lain. Maksudnya xylem kat atas warna merah ni, bawah ni warna biru adalah flowworm. Okey? Okey, bila dekat batang pula, ini adalah batang punya. Kita potong batang, so ni bentuk dia. Dekat batang pula lain sebab ni dia punya sel tu lain lah. Sebab sel daun lain, sel batang lain. So ni xylem dekat dalam. Xylem dekat xylem dekat dalam. Ya, xylem dekat dalam warna merah. Flowworm adalah dekat luar. Flowworm warna biru. Betul. Flowworm ini terbalik tau. Dia pergi tunjuk xylem dekat luar kan? Xylem dekat dalam. Warna merah ni xylem. Okay. Flowworm warna biru. Kejap. Yalah. Itulah X. Oh sorry. Warna biru, warna biru xylem. Ya, xylem warna biru. Sebetulnya ni xylem luar, flowworm dalam. Betul-betul. Okay. Flowworm dalam. Ini pun akar. Ini pun sel akar. Okay, yang awak nanti kita potong akar tu kan. Macam ni bentuk sel dia. So warna biru tadi X, bentuk X. Senang saja kalau akar awak identify xylem, bentuk X dalam tu adalah xylem. Sebab X kan xylem, nampak tu X, xylem. So X dalam luar tu titik-titik tu adalah flowworm. Okay? Boleh faham? Ada apa-apa soalan? Okay, so itu saja. Yang lain ada soalan? Minggu depan nanti cikgu bagi soalan kita jawab sama-sama. Okay, itu saja. Okay. Cikgu boleh dengar ni ke? Okay. Bye.